dan kitab tafsir Al-Azhar, juzuk yang pertama surah Al-Baqarah, ayat yang ke-115. Tuan-tuan ada buku, boleh buka muka surat 355 dan huraiannya ada pada muka surat 356. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahil masyriq wal maghrib. Fa aynama tuwallu fathamma wajhullah. Innallaha wasi'un 'alim. Wa qalu ittakhadallahu walada subhanahu bal lahu ma fis samawati wal ardi kullun lahu qanitun. Sadaqallahul azim. Baik, pada pagi ini kita tengok ayat 115 yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang kekuasaannya meliputi timur dan barat. Maka Allah mengatakan walillahil masyriqu wal maghrib, dan kepunyaan Allah lah timur dan barat. Walillahil masyriqu wal maghrib. Lillah itu bermula dengan huruf lam. Lam di situ lillah itu dua perkataan ya. Li Allah. Nah, li Allah, cuma dah kaedah bahasa dia tak jadilah li Allah. Macam kita semayang juga lah, usalli fardhas subhi, ujungnya lillahi ta'ala, kerana Allah. Li Allah tu, li kerana Allah, Allah lah niat kita lillahi ta'ala. Sini pun sama, cuma maknanya bukan kerana Allah, maknanya ialah milik Allah. Jadi ada dua perkataan di situ, li Allah. Jadi ringkasnya lillah. Macam bismillah lah. Bismillah tu tiga perkataan tu tak? Bismillah tu tak? Bi ismi Allah. Jadi kaedah bahasa dia tak sebutlah bi ismi Allah. Mudah susah lah pula. Nak panjang benar, bi dengan ismi nama Allah. Jadi ringkas bismillah dengan nama Allah. Sama juga sini, wa dan li, kepunyaan Allah. Kepunyaan Allah, ringkas dia walillah, dan kepunyaan Allah, milik Allah, masyriq wal maghrib. Masyriq mana apa? Tempat terbit. Masyriq tempat terbit, maghrib tempat terbenam. Kepunyaan Allah lah seluruh jagat ini. Muka surat 356. Kalau nak terjemah dulu. Kita terjemah tafsir selepas ni. Kalau nak terjemah, milik Allah tempat terbit matahari, dan milik Allah jugalah tempat terbenam matahari. Masyriq makna timur, terbit belah timur. Matahari kan terbit belah timur. Maghrib makna barat, matahari kan terbenam belah barat. Jadi faham tak? Mana Allah nak ceritanya, mu tengok matahari tu, makhluk Allah Ta'ala, langit, bumi, bulan, bintang, mu kena mikir. Matahari terbit belah mana? Belah timur. Terbenam belah mana? Belah barat. Timur ke, barat ke, semua milik Allah Ta'ala. Sebab tu Hamka menyebut, dia memetik tafsir Jalalain, muka surat 356 bawah sekali tu. Ahli tafsir Al-Jalalain, Al-Jalal, siapa nama penulis kitab dia? Jalaluddin As-Suyuti. Lagi seorang Jalaluddin Al-Mahalli. Sebab itu disebut Al-Jalal. Mentafsirkannya demikian, maka kepunyaan Allah lah seluruh jagat ini. Seluruh jagat, seluruh alam ini. Kok lah ada hak tanya, timur barat aja, utara selatan? Tak, kalau nak main logik tak. Oh, milik Allah ni timur barat aja. Habis tu utara, oh ada Tuhan lain pula. Selatan ada Tuhan lain pula. Wa niyadzubillah. Jadi dari segi kaedah bahasa macam tu. Milik Allah timur dan barat. Bukan kata yang lain pada timur, lain pada barat, milik lain. Tak. Maka tafsirannya, kita nak tafsir milik Allah seluruh alam. Sebab di mana-mana pun ada timur dan di mana-mana ada barat. Apabila kita tegak menghadap ketepatan matahari terbit, maka yang di belakang kita adalah barat, yang di kanan kita adalah selatan, dan di kiri kita adalah utara. Jadi tak kisahlah utara, selatan, timur, barat. Nak bagi tahunya milik Allah seluruh alam ini.
Apabila Allah memiliki seluruh alam, maknanya berkuasa ke seluruh alam. Macam tadi imam kita baca kunut nazilah. Kalau boleh, sepanjang kita tengok perkembangan ni, selama mana belum reda peperangan, pertempuran antara Palestin dengan Israel, teruskan kunut nazilah. Jangan berhenti. Tak, sehingga kita nampak reda sikit. Sunnahnya macam tu. Tak, maka dalam kunut nazilah tadi, tuan imam kita baca ihzimhum, ihzimhum, ihzimhum ya Allah, kalahkan mereka, kalahkan mereka, kalahkan mereka, wansurna alaihim, dan berilah kemenangan kepada kami, biqudrika wa quwwatika ya rabbal alamin. Itu doa kunut nazilah tadi. Biqudrika, dengan kuasamu ya Allah. Qudrat mana kuasa Allah, wa quwwatika, dengan kekuatanmu ya Allah. Jadi kudrat dan kudrat dan kekuatan ini adalah kekuasaan Allah nak menggambarkan keagungan Allah memiliki alam ini, seluruh alam, termasuklah bumi Palestin, bumi Israel. Israel tak ada bumi pun, nak dia jajah, nak bumi Palestin semua tu, tapi dia mengaku dia punya, dia jajah. Memang celakalah Yahudi laknatullah ni. Tak, seluruh inci bumi ini kudratika, kudratmu ya Allah, quwwatika, kekuasaanmu ya Allah, maka tolonglah kami. Nak pergi ke sana edak lah. Saya edak lah, orang hitamah tak tahu lah. Kok ada orang hitamah nak pergi ke Palestin, nak berjuang sama-sama dengan Hamas, silakanlah. Kalau mampu, kalau berani, awak edak lah. Habis tu hak tak berapa nak pergi ni, berdoa lah. Selepas salat dalam kunut nazilah, sebutlah nama Tuhan, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Qahar, ya Muntaqim, ya Munzilal Kitab, wa ya Mujriyas Sahab, wa ya Hazimal Ahzab, ihzimhum, kalahkanlah mereka. Kalahkanlah mereka dengan kekuasaanmu ya Allah. Ni ayat ni sebut milik Allah, langit dan bumi, Allah berkuasa di mana-mana. Baik, fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Maka ke mana jua pun kamu menghadap, di sana pun ada wajah Allah. Jadi Allah kata, aku punya langit bumi ni, aku punya. Belah timur, belah barat pun aku punya. Utara selatan pun aku punya. Seluruh alam ini Allah punya. Maka menghadap celah mana pun, maka kamu akan mendapati di situ adanya wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni ayat ni berkaitan dengan apa dia? Dia panggil ayat hukum. Dia ada ayat hukum, ayat melibatkan hukum fiqh. Quran ni kan banyak, 114 surah, 6,236 ayat, 30 juzuk. Ada ayat akidah, qul huwallahu ahad, itu ayat akidah. Ada ayat akhlak. Dah, ya ayyuhallazina amanu sabiru, wahai orang beriman bersabar. Tu akhlak, sabar. Ada ayat fiqh. Yang ni ayat fiqh, iaitu berkaitan dengan hukum menghadap kiblat ketika menunaikan salat. Kita tahulah sejarahnya, kiblat pertama umat Islam ialah Masjidil Aqsa di Palestin. Sebelum perintah Allah supaya Nabi Muhammad memalingkan wajahnya, mengubah arah kiblat ke Masjidil Haram, sampailah ke hari ini. Nah, jadi orang Yahudi tak puas hati, hak mana tak puas hati, kenapa nak tukar-tukar, maka Allah kata, mana pun menghadap, ngadaklah mana pun, fa aina ma tuwallu, ngadaklah belah mana pun, Masjidil Aqsa ke, Masjidil Haram ke, timur ke, barat ke, fasamma, dan di situlah, di situ, di sana, sama, baca betul-betul. Dalam Quran ni tak banyak sama, jarang-jarang sama. Yang banyaknya summa. Yang banyaknya summa kan. Summa apa makna summa? Kemudian. Tak, summa la tus'aluna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian nanti Allah akan tanya muda akhirat nanti. Summa kalla sayalamun. Summa kalla sayalamun. Summa banyak, mungkin beratus-ratus summa. Kemudian. Tapi yang ini bukan summa, yang ini sama. Sama tak banyak, dalam 2-3 batah je, 2-3 kali je. Sama makna di sana. Nah, di sana tu di mana? Timur barat tadilah.
maka kamu akan mendapati wajhullah. Di sana kamu akan mendapati wajah Allah. Wajah ni dia panggil ayat mutasyabihat. Apa makna ayat mutasyabihat? Ayat-ayat yang perlu, bukan perlu, sebagai ulama kata wajib ditakwil. Kalau tak nak takwil, tafwid. Dia dua kaedah. Ayat mutasyabihat ni ayat-ayat yang meletakkan sifat-sifat makhluk pada Allah. Sekali baca macam makhluk ada wajah. Sekali baca macam manusia pula ada tangan. Yadullah, tangan Allah. Tak? Wajhullah, muka Allah. Apa lagi dalam ayat Quran? Mata Allah, tangan Allah. Tak? Allah duduk. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Tak? Sekali baca, sekali terjemah, macam makhluk. Maka perlu kepada dua keadaan. Yang pertama ulama kata takwil. Takwil makna apa dia? Ubah. Ubah makna kepada yang sefahamnya kita dalam keadaan yang layak bagi Allah Ta'ala. Maka di sini wajah Allah, ulama tafsir zat Allah. Kalau tangan Allah, ulama tafsir kuasa Allah, kudrat Allah. Nak kena takwil. Jangan jadi orang-orang musyabbihah. Orang musyabbihah kata, Allah ada muka. Mana mu tahu Allah ada muka? Ni wajah Allah ni. Lebu. Ni ajaran sesat. Allah ada tangan ya. Tak? Dia pun siap lukis lagi. Ni Allah muka. Ni tangan. Tangan Allah. Lepas tu mari pula jumpa pula ayat mata Allah. Mari pula cerita ayat kaki Allah, kaki Allah. Lebu. Sesat. Ini musyabbihah, menyamakan Allah dengan makhluk. Jadi ulama kata kena takwil. Kena beri makna daripada yadu, tangan, kepada kuasa. Yang ni wajah. Makna tukar wajah tu kepada zat Allah Ta'ala. Zat Allah macam mana tak Allah? Wallahu alam, tak ada siapa tahulah. Nabi pun tak pernah tengok Allah Ta'ala. Ada sebahagian riwayat menyebut Nabi Isra' Mi'raj, Nabi melihat Allah. Dibantah oleh Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah sendiri mengatakan, isteri Nabi sendiri mengatakan, no, Nabi pun tak pernah melihat Allah. Kerana melihat Allah hanya dalam syurga Allah Ta'ala. Baik, pada tu cerita lain, bukan nak cerita bab yang mutasyabihat pun, cuma kebetulan ada perkataan wajah di situ. Maka kita baca muka surat 357. Nah, inilah hikmah yang sebenarnya. Kemanapun kita menghadap muka ketika beribadah kepada Allah, ketika salat, asalkan hati telah dihadapkan kepada Allah. Bukan masalah badan kamu, muka kamu menghadap mana. Tak, tapi hamka nak sebutnya ialah yang penting hati kamu tu menghadap bulat-bulat, ingat Allah Ta'ala. Dia nak ceritanya khusyuk tu. Tak, diterimalah ibadah itu oleh Allah. Sebab timur dan barat, utara ataupun selatan, Allah jua yang empunya. Memang kemudiannya telah diatur oleh Rasulullah dengan perintah firman Allah menentukan Kaabah, Masjidil Haram sebagai kiblat tetap. Kiblat tetap maknanya tak ada ubah daripada Masjidil Aqsa. Maka Allah perintah, wahai Muhammad, palingkan fawalli wajhaka syatran Masjidil Haram. Itu ayat Quran juga tu. Saya tak ingat lah, dah jumpa betul sama ada kita dah baca ataupun belum ayat perubahan perubahan kiblat ni. Rasanya belum lagi. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Maka Muhammad ubah, palingkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Dulu Masjidil Aqsa. Jadi berlaku perubahan di situ. Jadi ulasan hamkanya, ya betul, bila berlaku perubahan, memanglah perubahan itu dan kiblat itu tetap. Tetap mana tak berubah dah. Nabi dah wafat. Bila Nabi dah wafat, wahyu tak turun dah. Jadi bila wahyu tak turun, mana ada ubah dah. Jangan duduk mandai-mandai pula. Pokok orang yang tambah-tambah ni kata, kita ubah lah. Nak menghadap mana? Menghadap Menara Condong. Lebu. Mari ajaran-ajaran macam-macam. Na'udzubillah lah dah. Tak ada dah wahyu ni. Jadi bila tak ada wahyu, Jibril pun dah pencen dah, Nabi Muhammad pun dah wafat dah, tidak ada perubahan kepada hukum-hukum yang telah qat'i, yang qat'i. Puasa bulan Ramadan qat'i, jangan diubah-ubah, nak ubah pada Syawal tak maunya. Semayang 5 waktu qat'i dah, jangan ditambah 6, jangan dikurang pada 4. Samalah menghadap kiblat pun qat'i dah, tak ada ubah-ubah dah. Hamka kata tetap sebagai kiblat
tetap. Namun sekali-kali ketika hari sangat gelap misalnya, sehingga kita tidak tahu arah kiblat, ke mana pun sahaja muka terhadap, sah jualah solat itu asal hatinya khusyuk. Inilah dikatakan ayat hukum fiqh ni. Ini dalam keadaan orang putih kata certain situation. Koma tamai-tamai, cerdik-cerdik tak payah terjemuh, tak apa dah. Faham tak? Certain situation. Faham? Situasi tertentu, kes-kes tertentu, certain situation, situasi tertentu, keadaan bukan hari-hari pun. Iaitu contohnya ketika dia masuk hutan, udah tak bawa kompas, tak bawa telefon pun, tak bawa apa pun tak ada, udah macam-macam hal dah, udah kena tinggal kawan-kawan, tinggal turun panjat gunung, dia pun udah jalan, seorang tersesat, masuk hutan, nak selayang macam mana? Nak tengok matahari terbenam ke apa ke, tak tahu. Sudahnya hukum di situ ialah mudarat. Mudarat pula, darurat. Mudarat lain dah, mudarat bahaya. Di situ ialah darurat. Bila darurat, kaedah dia ad-darurah tubihul mahdurat. Darurat mengharuskan yang terlarang. Bila darurat ni, maka mengharuskan. Mengharus makna menghalalkan, makna membolehlah yang terlarang. Apa yang dilarang? Solat menghadap lain pada kiblat. Memang dilarang ada. Solat menghadap kiblat lah. Tiba-tiba nak menghadap Australia, nak menghadap Amerika, dilarang. Tetapi dah darurat. Orang Kelantan kata lohgi. Koma orang Perak faham tak lohgi? Udah tenganga dah, tak faham lohgi. Lohgi ni teruskanlah. Silalah. Itu lohgi. Dah nak menghadap mana-mana aku tahu. Gelap gelemak. Gelap. Tak ada alat-alat teknologi. Tapi semayang kena semayang juga. Maka menghadap mana lohgi lah. Lohgi mana? Lantak dia. Lebih kurang macam tu lah. Ngadaplah mana pun. Sah. Kerana darurat. Menghalalkan al-mahdhurat yang terlarang. Memang darurat macam tu. Macam perempuan lemas. Kita je laki kat situ. Yang perempuan lain, perempuan tak reti berenang. Kita seorang reti berenang. Maka kita terjun lah. Perempuan bukan mahram. Tak boleh pegang. Itu jahil. Kaedah tak? Darurat menghalalkan yang terlarang. Memang dilarang pegang perempuan, pegang aurat dia, peluk dia, memang dilarang. Tapi darurat. Mu seorang je pandai berenang, maka mu terjunglah selamatkan nyawa dia. Itu kaedah dia. Jadi balik pada cerita ni, darurat. Maka menghalalkan yang terlarang. Mengadaklah mana-mana pun ikut sukalah. Kerana dalam keadaan darurat, tak ada alat dan sebagainya, maka di situ hamka kata boleh sahaja. Asalkan hati kamu khusyuk. Itu hukum fiqh. Malahan kalau hati tidak khusyuk, dia pun tambah terhadap wajah Allah walaupun telah menghadap ke kiblat Masjidil Haram, belum juga tentu solat itu akan diterima. Dia tak menghadap kiblat pun sebab darurat kan, tapi hatinya khusyuk. Banding dengan orang yang menghadap kiblat, tepat kiblat tu. Baru ni saya kuliah di Masjid Langkap, Kampung Melayu Langkap. Sekali saya pergi tengok, mudah. Serong pula kiblat. Menyerong. Saya kata apa hal pula ni? Semayang dulu. Lepas semayang tanya AJK, tanya imam. Rupanya Jabatan Mufti datang. Bila Jabatan Mufti datang, dia kata, tak betul selama ni kiblat. Tak apalah. Maka dia menyerong sikit. Sekarang dia tengah buat renovate supaya keadaan lantai dengan kapet tu kembali betul lah, sesuai. Tak perlu nak letak benang dan sebagainya. Pernah berlaku Masjid Batan Rabik pun pernah berlaku. Katakanlah memang tepat dah. Memang completely tepat kiblat. Memang menghadap betul-betul Masjidil Haram. Hamka kata tetapi hati tak khusyuk. Tak khusyuk pun. Nak ingat benda lain, nak ingat entah apa-apa dah. Orang kerajaan nak ingat bilalah 2000 nak masuk contoh. Nak angkat takbir, bilalah 2000 nak masuk orang kerajaan. Orang pencen pun dapat kan. Orang pencen pun angkat takbir, dia ingat 1000, banyak 1000 ni. Bilalah nak masuk, contoh. Nah, semayang dia ingat 2000.
Jadi hamka kata mu tak mengadap tepat. Oh, bukan main lagi mengadap kiblat tepat tapi tak khusyuk. Duk ingat duit 1,000 2,000 nak masuk bila? Tak terima juga. Naudzubillah. Hati tak khusyuk. Sebab tu yang penting hati. Boleh jadi yang tak menghadap kiblat tu kerana darurat tu, tapi hatinya khusyuk, Allah terima solat dia. Banding yang tepat menghadap kiblat tapi hati entah ke mana-mana, maka hamka kata solat itu tidak diterima. Belum juga tentu solat itu akan diterima. Dia tak kata tak terima, dia kata belum tentu diterima. Hamka tak katalah Allah tak terima. Saya pun tak kata Allah tak terima, tapi perkataan dia belum tentu diterima. Kalau hatinya tak khusyuk. Sebab tu khusyuk tu penting. Imam Ghazali Imam Ghazali lagi lah, dia ulama tasawuf. Kalau ikut Imam Ghazali, tidak sah salat kalau tak khusyuk. Kalau pegang pandangan Imam Ghazali ni, entah berapa kali tak sah sembahyang kita dah. Kalau peganglah pandangan Imam Ghazali ni, kalau langsung tak ada ingatan lain pada Allah, tak tahulah setara mana solat kita. Nasib baik Imam Ghazali seorang yang berpandangan begini. Dan ulama-ulama tasawuf, ulama fiqh kata tak apa. Ulama fiqh kata sah. Dan insya-Allah Allah terima walaupun hati tidak khusyuk. Kerana khusyuk tu bukan syarat sah. Khusyuk ni bukan syarat sah. Syarat sah itulah menghadap kiblat, ada wudu, tutup aurat dan sebagainya. Baik, habis faham ya? Jadi cerita tentang menghadap kiblat tu, ayat ni ayat hukum. Asy-Syaikh Al-Akbar Muhyiddin Ibnu Arabi. Ibnu Arabi ni ulama besar, ulama tabi'in, meninggal tahun 638 Hijrah. Dan sufi yang terkenal, ahli sufi, makna ulama tasawuf juga Ibnu Arabi ni. Pernah menyatakan pendirian bahawa menghadap kiblat menurut fahamnya bukanlah syarat sah salat. Lagi hebat. Ibnu Arabi kata menghadap kiblat bukan syarat sah pun. Ini kalau saya sebut ni, kalau ada rakam, memang rakam pun. Dia petik-petik, dia edit video ni. Dia ambil perkataan tu je lebur aku. Ustaz Muhammad ajaran sesat lah pula. Ibnu Arabi kata semayang tak payah menghadap kiblat, sah. Siapa kata? Ibnu Arabi, ulama falsafah, ulama sufi, ulama tasawuf. Pandangan dia. Tetapi kerana apa hujah dia? Ayat ni lah. Dia cakap tak boleh cakap kosong. Ayat ni lah Ibnu Arabi kata, ngadap lah mana pun Allah ada belaka. Ngadap Masjidil Haram ke, Masjidil Aqsa ke, Mekah ke, Palestin ke, Timur ke, Barat ke, Utara ke, Selatan. Ngadap lah. Fasamma wajhullah. Di situ kamu mendapati adanya Allah. Tu hujah dia, pandangan dia, kena hormat. Walaupun kita tak amalkanlah pandangan tu, kamu pun janganlah amal. Kita pegang mazhab Syafi'i lah, jangan ada buat pening-pening. Kan esok kan tak pasal-pasal imam ngadap depan, yang makmum ngadap belakang. Leboh. Ustaz Muhammad kuliah macam tu dah, aku tak suruh pun. Jangan duk cari pasal. Tapi pandangan tu ada. Walaupun janggal. Mengaji lah. Bila kita mengaji ni banyak pandangan pelik-pelik. Macam kita kata, ni kau duk beria sambut 12 Rabiul Awal, hari lahir Nabi. Bila masa pula Nabi lahir 12 Rabiul Awal dah, kita kaji dah mengarut begitu mana 12 Rabiul Awal, 9 Rabiul Awal. Yang 12 tu wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita cakap macam tu, dah dengan buku teks sekolah pun tak bercanggah, budak-budak pun pening duk mengaji tu. Itu dia panggil pandangan yang syadz. Apa makna syadz? Pelik, janggal, tetapi lebih tepat. Dia panggil kaedah dia al-khata'ul mahjub. As-sawabul mahjub. As-sawabul mahjub. Betul, tepat, tetapi terhijab. Betul, tepat, tapi terhijab. Terhijab mana terlindung. 9 Rabiul Awal. Orang tak kata 9 Rabiul Awal tu Nabi lahir. Orang kata 12 Rabiul Awal, walaupun kurang tepat, kerana yang kurang tepat tu masyhur. Kerana yang kurang tepat tu masyhur. Tu pandangan pelik-pelik ni. Kalau kita mengaji banyak yang tu ada. Baik, balik pada cerita ni.
Maka kata Imam Ibnu Arabi, seorang ulama tasawuf, dia kata tak apa mengadap mana-mana, mengadaplah. Ayat ni mengatakan ada Allah di mana-mana. Bukan syarat sah pun. Tetapi kerana telah ijma' seluruh ulama menyatakan bahawa menghadap kiblat adalah syarat sah solat. Tapi udah kata ijma', ijma' makna kesepakatan. Mazhab Syafi'i kata syarat sah, mazhab Hanafi kata syarat sah, mazhab Maliki pun kata syarat sah, mazhab Hambali pun kata syarat sah, mazhab Auza'i pun kata syarat sah. Mazhab Auza'i dah pupus dah, tak ada dah. Dulu ada mazhab Auza'i, sekarang ni tinggal 4. Maka dia pun tidak mahu berpacul. Dia tu siapa? Ibnu Arabi. Daripada ijma' itu, maka dia pun taklah beria sangat nak cerita pandangannya. Berpacul. Berpacul tu, saya ni orang Melayu tulen. Bukan Jawa, bukan Banjar, bukan Indon. Orang Indon faham lah tu. Jangan jarang saya jumpa perkataan berpacul ni. Kalau tak berapa faham, tanyalah kawan-kawan Jawa, Banjar, Mendeling, insya-Allah dia faham kot. Berpacul, memisahkan diri. Tidak mahu berpacul makna tidak mahu memisahkan diri daripada ijma'. Macam kita lah, kita kaji. Oh, 9 Rabiul Awal. Tapi kita tak katalah Nabi lahir 9 Rabiul Awal, sebab kita tak mahu berpacul. Kita tak mahu berpacul daripada pandangan umum yang masyhur. Tarikh lahir Nabi ialah 12 Rabiul Awal. Walaupun kita pegang, walaupun saya peribadi pun, kita belajar ilmu falak, 12 Rabiul Awal ni tahun gajah, bukan hari Isnin. Jadi masalah lah kat situ. Sebab hari Nabi lahir memang confirm Isnin, cuma tarikhnya. Jadi ulama kaji. Oh, 9 Rabiul Awal yang jatuh pada hari Isnin. Itu dikatakan ilmu falak. Tapi orang tak masyhur, orang tak pegang, tak apa, kita pun jangan duk cari pasal lah. Nak sebut hak pelik-pelik tu, maka tidak mahu berpacul memisahkan diri dari ijma' itu. Jadi Imam Ibn Arabi dia pun taklah dia nak beria sangat, nak sebut pandangan dia tu. Ayat mana tadi? Ayat ini dapatlah menimbulkan fahaman bahawasanya yang teramat penting, yang menjadi inti sejati daripada solat ialah khusyuk. Hamka nak ceritanya ialah khusyuk. Khusyuk tu di mana? Qalbun. Qalbun tu apa makna? Hati. Sebab tu ulama dia buat, maka datanglah hukum-hukum yang nak ulama tolong susun, tolong bagi panduan macam mana nak khusyuk. Contohnya ialah macam mana nak khusyuk sembahyang, bacaan kita kena faham semua. Tiap patah tu kita faham, oh rupanya aku tengah solat menghadap Allah ni aku minta hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Rupanya aku tengah solat ni aku duk teringat Yaumiddin. Aku akan bangkit di mahsyar Yaumiddin menghadap Allah. Baca doa qunut, Allahumma hdini fi man hadait. Rupanya aku minta hidayah. Wa'afini fi man afai. Aku minta sihat. Ya Allah, wa'afini fi man afai. Aku nak sihat. Sihat nak buat apa? Nak ibadah. Bukan sihat nak keliling padah. Nak buat itu, nak buat ini. Sihat digunakan sihat supaya dapat beribadah. Baca pula apa? Tahiyat akhir. Tak? Innaka hamidun majid. Rupanya aku tengah memujimu ya Allah, hamidun majid. Selawat ke Nabi, ingat ke Nabi, bagi salam kepada Nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Terasa kita ni umat tengah bagi salam ke Nabi. Maka kita teringat ke Nabi, ya Allah bagilah aku bagi salam ke Nabi ni 2 kali. Tahiyat awal sekali, tahiyat akhir sekali. 2 kali bagi salam. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Maknanya ceritanya biar ayat baca mulut kita terkeluar tu, biar semua kita faham. Tak faham mengaji. Ni ada orang Rabbik firli pun tak faham. Mau minta apa Rabbik firli warhamni, entah. Wajburni warfa'ni warzaqni wahdini wa'afini wa'afani. Tak faham apa, mengajilah. Cari buku-buku agama, cari terjemahan dia. Satu. Jadi itu antara cara ulama nak pandu kita, bimbing kita supaya mengena khusyuk. Sebab tu mari hukum makruh solat. Makruh makna benda kena elak. Elakkanlah solat dalam keadaan terlampau kenyang kerana dikhawatiri tak khusyuk. Tu hukum tu ada tu. Makruh solat dalam keadaan sakit perut, nak kencing kau nak berak kau. Makruh. Sebab apa? Celah mana nak khusyuknya? Angkat takbir Allahu Akbar, oh sakit perut, nak kencing. Mana dia khusyuk? Sebab tu makruh, jangan, selesaikan dulu.
Terlalu kenyang pun makruh. Makan terlalu kenyang pun bukan sunnah Nabi. Angkat takbir Allahu Akbar, lu main 2-3 kali sendawa. Lu teringat, oh sedap pula kambing tadi, rugi aku tak makan banyak. Dah Sedawa ni dah, oh dah, kenyang. Orang Kelantan kata bukan Kelantan berkata sengkak. Oh sengkak pun tu. Jadi di situ adanya hukum-hukum yang ulama tolong bantu kita nak khusyuk macam mana, ngelakkanlah daripada solat dalam keadaan apa dah, ngantuk pun sama. Ngantuk tiba-tiba angkat takbir, sepatutnya pergi tajdid apa mana tajdid, memperbaharui wudu. Kan, perbaharui wudu supaya lebih segar. Jangan solat lagi kamu mengantuk, angkat takbir mengantuk, udah lena. Itu dia antara contoh-contoh ulama menggariskan hukum hakam berkaitan dengan solat supaya kita ni khusyuk. Tentang khusyuk. Baik, mana tadi habiskan sikit-sikit lagi, bahawa saya nak habiskan satu muka surat jadilah. Ada pun menghadap kiblat ke Kaabah dalam solat adalah wajib dituruti kerana perintah yang nyata. Okey, jadi Hamka pun dia sekadar menukilkan pandangan Ibnu Arabi dan dia tak suruh pun ikut pandangan Ibnu Arabi. Dia petik je pandangan Ibnu Arabi, tapi dia tak kata pun ikutlah Ibnu Arabi yang kata tak payah menghadap kiblat, yang kata sah walau tak menghadap kiblat. Tapi Hamka kata wajib dituruti menghadap kiblat ke Kaabah kerana perintah yang nyata. Ijma' ulama. Ijma' makna kesepakatan. Kan dia sumber hukum kan. Sumber hukum ni nak rujuk ke mana? Nombor 1 rujuk Al-Quran. Nombor 2 rujuk hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga rujuk kias, kaedah dia. Kaedah kias, rujuk kias. Contoh dadah. Menagih dadah. Apa hukum nagih dadah? Buka Quran tak ada dadah dalam Quran. Jama'a malan wa addadah, tu bukan dadah. Tak ada kena-mengena pun dah. Buka Quran, apa ni dadah ni apa benda? Tengok Quran tak ada, dalam Quran tak ada, zaman Nabi tak ada dadah. Penyalahgunaan dadah, menagih dadah ni tak ada. Buka hadis pun sama. Maka guna kaedah kias. Dalam Quran ada hukum arak. Dalam Quran ada hukum arak. Maka mudarat dadah dengan mudarat arak sama. Mudarat arak, minum arak, mabuk, merosakkan akal. Maka dadah, menagih dadah pun boleh merosakkan akal. Dia jadi khayal, entah merapu apa benda tak tahu. Maka ulama kata hukum dadah haram. Kias dengan arak. Itu namanya sumbernya kias. Dan yang keempat, kita duk baca tajuk kita hari ni, iaitu ijma'. Dia kata ijma'. Ijma' mana? Kesepakatan ulama. Ulama mengatakan wajib menghadap kiblat ketika solat kecuali kalau darurat. Darurat cerita lain lah. Tu maknanya ijma', maka kita berpegang kepada ijma'. Atau kita sedang atas kapal udara yang menuju ke satu tujuan. Mari pula cerita duduk atas kapal terbang macam mana, bukan menjuruskan ke Kaabah macam mana. Tak, ada hukum mengatakan tengok dulu kiblat tu. Kalau ada alat, buka dulu kompas ke, buka telefon, kiblat sana. Maka angkat takbir. Ngadap kiblat. Lepas tu dia nak pusing mata, nak pusing hulu ke hilir. Kalau naik kereta api macam tu juga ada. Kereta api daripada Tapah ke mana? Ke Kuala Lumpur ke? Saya jarang naik kereta api, seumur hidup baru sekali naik kereta api. Kereta api lah, LRT tu banyak kali dah. Walau dia pusing mana-mana pun. Kalau daripada stesen dekat rumah saya kat kampung di mana, di Pasir Mas. Pasir Mas nak ke Gua Musang. Berpusing lah Pasir Mas ke Gua Musang, berpusing kiblat entah ke mana pun. Tak lurus ke apa ke, jangan perlu lidah. Yang penting ketika angkat takbir tu. Ketika angkat takbir tu, ataupun naik kapal terbang ke, naik feri ke apa ke, ketika angkat takbir tu kenal pasti di mana kiblat, maka menghadaplah. 4 rakaat nak ngambil, contoh kalau sembahyang Zuhur 4 rakaat nak ngambilkan sembahyang Zuhur 4 rakaat ke apa ke, maka tak pedulilah ke mana hala mengarahnya. Yang penting Allah terima mengikut pandangan ulama kerana darurat. Ketika angkat takbir tu pastikan kiblat tu ada dengan alat teknologi sekarang ni. Dan di mana-mana dan Maha mengetahui akan kepatuhan hati hamba-hambanya sekalian. Baik, saya nak masuk panjang, saya tak baca semua dah, tuan-tuan baca sendirilah. Tu yang ada berkaitan dengan apa tu, dia sentuh juga tentang mutasyabihat. Mutasyabihat ni sampai kiamat pun tak habis.
Tuan-tuan baca sendiri. Mutasyabihat ni sampai kiamat pun tak habis. Orang duk kata tangan Allah, Allah duduk macam mana, Allah berada di arash, arash bila masa Allah buat arash, sebelum Allah buat arash Allah duduk di mana. Itu semua mutasyabihat ni pertembungan antara salaf dengan khalaf, ataupun lebih tepat lagi pertembungan antara, ataupun kadang-kadang orang pertembungan antara ahlus sunnah dengan wahabi. Sedangkan wahabi itu pun ahlus sunnah juga. Ada apalah orang kata wahabi bukan ahlus sunnah. Tak, maka bertembung ahlus sunnah dengan wahabi. Wahabi kata, ya Allah ada tangan. Tangan Allah macam mana? Serah pada Allah. Itu salaf. Ya ahlus sunnah kata, Allah tak ada tangan. Tangan tu maksud apa? Kuasa. Tak apalah. Hormat, menghormati. Selagi dalam kerangka yang diterima. Yang tak bolehnya, Allah ada tangan. Ya ada tangan. Macam mana ada tangan? Macam ni. Itu cari pasal. Kalau dia kata Allah ada tangan, dalam tak imam Wahabi tu pergi Madinah semayang belakang Sudaih. Sudaih bukan Wahabi ke? Wahabi belakang tu. Jangan mudah-mudah nak mengkafir orang. Tak. Jadi Ahlus Sunnah bertembung dengan Salafi. Jadi benda-benda tu dipanggil khilaf dalam mentafsirkan ayat mutasyabihat. Dua kaedah. Takwil makna divertkan makna tu kepada makna lain lebih selamat. Dan ada lagi satu kaedah tafwid. Tafwid makna serah pada Allah. Allah berada di arash. Macam mana Allah berada di arash? Tak tahulah. Serah pada Allah. Beriman cukup. Tu dia panggil kaedah salaf tafwid. Jadi tuan-tuan nak pilih yang mana? Pilihlah. Sama ada nak takwil pun boleh, nak tafwid pun boleh. Dua-duanya tepat. Yang tak bolehnya ialah tashbih. Ataupun lagi satu apa dia panggil tashbih. Tajsim. Tashbih tak boleh, tajsim tak boleh. Tashbih menyamakan Allah dengan makhluk. Sama je tangan kita dengan tangan Allah. Itu tashbih. Dan tajsim menjisimkan Allah. Menganggap Allah tu macam ada rupa bentuknya, macam telefon, macam stand kamera ni, macam mikrofon tu, macam botol air tu. Ada benda bentuk sebiji macam tu, maka itu tajsim. Itu terkeluar daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu tak terima. Akidah tu tak terima. Kitab yang saya baca di Masjid An-Naim setiap hari Ahad minggu keempat, kitab akidah, asas akidah Islam tu sebut banyak dah. Asas akidah Islam yang itu terkeluar daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik, saya nak masuk ayat yang sebagai penutup. Ayat seterusnya 116. Wa qalu takhadallahu walada subhanahu ballahu ma fis samawati wal ard kullun lahu qanitun. Huraiannya ada pada muka surat 360. Allah kata apa dia? Ballahu. Itu dah separuh kedua dah. Huraiannya ada pada muka surat 116 pada muka surat 359. Mereka berkata, mereka tu siapa dia? Orang musyrikin. Apa yang mereka kata? Allah mempunyai anak. Ni lagi celaka. Wa qalu takhadallahu walada. Mereka berkata, muka surat 359, muka surat 359 perenggan tengah tu. Mereka berkata, mereka tu siapa dia? Hak musyrikin. Termasuk Yahudi, termasuk Kristian, termasuk musyrikin Mekah. Mereka mengatakan ittakhadallahu walada. Allah ada anak. Apa nama ni? Musyrikin kata malaikat anak Allah. Yahudi kata Uzair anak Allah. Nabi Isa kata Kristian kata Nabi Isa anak Allah. Tu. Orang Nasrani mempunyai kepercayaan bahawa Nabi Isa Al-Masih itu adalah anak Allah. Sebab tu mereka ni berdoa pun kadang-kadang berdoa pada Nabi Isa. Minta dengan Nabi Isa. Kerana Nabi Isa itu kan anak Allah. Nabi, anak dengar dia kabur dekat ayah dia. Dia main macam tu. Dia minta dengan Yesus. Yesus, help me. Yesus, send me guidance. Contohlah. Orang putih lah. Kristian. Yesus, send me guidance. Berilah petunjuk. Yesus, help me. Tolonglah kami. Dengan i'tiqad, Yesus tu, Nabi Isa tu anak Allah. Anak Allah ni dia ada nilai ketuhanan, dia ada kuasa macam bapak dia. Kalau dia tak boleh buat apa, dia boleh minta tolong bapak dia. Tu akidah sesat. Macam baru ni orang duk berdoa, siapa ke nama jutawan kosmetik tu, saya tak nak sebut nama lah. Muslimat kenal kot. Muslimat kan banyak kosmetik kan, make up kan. Kok beli barang dengan dia kot. Dia jutawan dia ni. Dia duk berdoa dalam Facebook, ya Rasulullah,
tolonglah kami. Ya Rasulullah, bantulah kami. Ya Rasulullah, jagalah anak-anak kami. Ya Rasulullah, jagalah negara kami. Apakah hayuk? Apa beza dengan Kristian? Apa beza dengan Kristian? Kristian minta dengan Nabi Isa. Yang murni Islam minta dengan Rasulullah. Siapa aja? Ni kalau aku cakap ni orang kata aku Wahabi, nak kata-kata lah. Benda boleh hujah, kita hujah lah. Celah mana Wahabinya? Bukan Wahabi yang ajar ni, Rasulullah yang ajar. Rasulullah kata minta dengan Allah. Udu Allah wa antum muqinun bil ijabah. Mintalah dengan Allah dan yakin Allah makbulkan. Siapa dia ajar tu? Nabi tak kata ud'uni. Tak pernah Nabi kata ud'uni, minta dengan aku. Tapi dah jahil. Rasa akidah. Alhamdulillah ada ustaz-ustaz teguh. Minta dengan Allah. Idza sa'altum fas'alullah. Bila mu nak minta dengan Allah. Tak payah duk baca hadis pelik-pelik lah. Fatihah aja pun dalam solat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tu pun tak faham lagi. Apakah tak faham ayat Fatihah ni? Duk baca daripada budak sampai ke tua sampai ke mati. Kita baca Fatihah dalam solat. Tak faham iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Minta dengan Nabi pula. Ya Rasulullah, tolonglah kami. Negara kami tolong jaga. Anak-anak kami tolong lindung. Rezeki kami tolong lapang, ya Allah. Sedangkan Allah kata, U'budullah la tusyriku bihi syai'a. Minta dengan Allah. Hak jenis ni lah. Dia pergi ke kubur, dia pegang batu nisan. Pegang batu nisan, minta dengan wali Allah. Tu ajaran sama lah tu. Minta dengan Rasulullah, minta dengan wali Allah. Adik-beradik tu. Pegang batu nisan, baca Syekh, nama Syekh dalam kubur tu. Tolonglah kami Syekh. Sabar aja. Itu syirik. Dan ayat ni menjelaskan kesyirikan orang-orang yang mengatakan Allah ada anak, maka minta dengan anak Allah. Oh Yesus. Minta dengan Nabi Isa pula. Walaupun itu kan nama kepada Yesus Christ. Yahudi kata Uzair, Nabi yang membangkitkan kembali kerajaan Bani Israel setelah penawanan raja tu, itu sejarah. Adalah anak Allah. Hebatnya Uzair. Uzair ni Nabi, tapi Uzair tak termasuk dalam 25. Yahudi berpandangan, mereka berpandangan, itu anak Allah tu. Orang musyrikin penyembah berhala di tanah Arab, ada pula yang mengatakan malaikat tu adalah anak Allah dan perempuan semua. Malaikat tu letak jantina lagi. Ada lelaki perempuan pula. Itu musyrikin mengatakan Allah ada anak. Siapa anak Allah? Kata dia malaikat. Ini semua adalah sesat. Jadi jawapannya apa dia? Jawapannya ialah Allah jawab terus Subhanah. Tu nak jawab pada pokok ni. Tak, ketika kita tengok orang Kristian duk beriktikad, ataupun orang Islam sendirilah, duk minta dengan Rasulullah, minta dengan wali ni, nak keluar rumah pun baca bismillah, tuju ke wali naubah, wali entah apa-apa, macam-macam pangkat wali ni. Tak, macam-macam pangkat wali ni. Wali naubah. Wali apa lagi? Wali band. Wali band tu orang muda-muda tak ada, tu artis. Tu wali tingkat atas, tingkat bawah, nak keluar rumah minta dengan wali. Ini ajaran karuk maruk. Na'udzubillah, merosakkan akidah. Berdoalah pada aku. Allah sebut dalam surah Ghafir, ud'uni, minta dengan aku. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila orang tanya Muhammad, jawab aku ni dekat. Al-Baqarah pun ada, surah Ghafir pun ada, banyak ayat Quran. Allah kata minta dengan aku. Aku dekat. Kenapa nak jumpa wali dulu? Kenapa nak seru Rasulullah dulu? Nabi tak ajar. Kenapa nak seru wali dulu? Ada setengah orang seru Syekh Abdul Qadir Jalani dulu. Ini satu ajaran yang merosakkan akidah wal iyadu billah. Jadi Allah jawab Subhanahu, maha suci Tuhan. Maha suci daripada segala apa karuk maruk yang mereka sifatkan kepada Allah. Ballahu ma fis samawati wal ard. Dan bahkan kepunyaan Allah langit dan bumi. Allah tu Tuhan, tak sama dengan makhluk. Bila tak sama dengan makhluk, Allah tunjukkanlah kekuasaan dia memiliki langit dan bumi. Ada tak makhluk milik langit bumi?
Ini ada ulasan berkaitan dengan apa tu? Saya tak pasti dalam kitab mana. Mungkin dalam kitab lagi satu yang saya baca di masjid mana, masjid Melayu ke masjid mana. Apa nama ni ulasan dia? Seolah-olah takut-takut Allah tu mati. Bila Allah mati, anak lah ambil apa? Ambil kuasa. Dia ingat macam sultan pula. Oh, dia ingat macam sultan. Kan? Macam apa? Kesultanan ni. Oh, Perak saya tak tahulah. Perak lain sikit tak? Tak semesti anak kan. Kalau Kelantan, Sultan Ismail meninggal, anak dia lah sekarang. Apa nama ni? Tengku Faris. Perak pun sama kot. Sultan Azlan anak dia kan. Perak pun sama, Sultan Azlan anak dia Raja Nazrin. Oh, dia ingat macam sultan. Maka kok lah dia kata Allah mati ke? Allah ada pewaris dia. Anak tu akan menjadi Tuhan. Tu lagi karut, lagi lawak, lagi bengong, lagi celaka, lagi sesat, lagi batil dia punya akidah. Allah hayyun la yamut. Allah hidup dan hidup Allah tidak mati. Bukan macam kita hidup. Nak ceritanya mukhalafatuhu lil hawadith. Tu mengaji akidah sifat 20. Sifat 20 pun tak lepas. Berbeza dengan makhluk. Makhluk ni jenis beranak. Manusia ada anak, lembu kerbau ada anak, ayam itik pun beranak. Allah tidak. Itulah membezakannya. Tak. Allah menguasai langit bumi, makhluk tidak. Kekuasaan Allah mutlak. Hayyun, Allah pun hayyun, kita pun hayyun. Allah hidup, kita pun hidup. Tapi bezanya hidup kita sementara. Berapa tahunnya pun 60, 70, 80. Mati. Allah hayyun la yamun, takkan mati. Tak pernah mati dan takkan mati. Beza dengan makhluk kan. Mukhalafatuhu lil hawadith. Ngaji akidah sifat 20. Maka Allah kata, akulah memiliki langit dan bumi. Kullun lahu qanitun. Semua tunduk pada aku. Semua tunduk pada aku. Mari huraian dia kat mana tu? Muka surat 360. Hanya satu dia tidak ada anaknya. Tu baca. Satu je Allah, tidak ada anaknya. Yang selainnya ini segala kandungan semua langit, bumi, semuanya di bawah kekuasaannya. Dan semua patuh, menekur, bertunduk kepadanya. Semua patuh. Makhluk Allah tu contoh. Nak tengok kepatuhan Allah. Saya tanya soalan ni. Soalan mungkin bodoh lah. Soalan macam bodoh tak. Pernah tak maghrib tak kunjung tiba? Pernah tak selama tuan-tuan hidup ni? Mungkin tuan-tuan lebih tua daripada saya lah. Saya baru 44. Koma mungkin ada hak muda pada saya kot. 50, 60, 70 tahun hidup. Tak, Tuan Haji 70 lebih dah. Sepanjang 70 tahun lebih ni Tuan Haji pernah tak? Maghrib tak ada hari ni. Kalau bulan puasa lagilah bala. Nah, kalau bulan puasa lagi bala. Maghrib tak ada hari ni. Tak terbenam-benam. Bila nak terbenam tak ada. Hari ni maghrib tak jadi. Hari ni maghrib tangguh ada. Kuliah maghrib tangguh biasa. Tangguh apa ditangguhnya? Kuliah maghrib tangguh. Biasa saya pun pernah tangguh kuliah maghrib. Tapi kalau maghrib tu tangguh, hari ni tak ada maghrib. Pernah berlaku? Tak pernah berlaku. Subuh tak ada. Esok tunggu subuh. Bila subuh? Tengok jam 7.20. Tak subuh lagi, gelap. Pernah berlaku? Tak pernah berlaku. Kenapa dia? Langit bumi sistem dia. Allah kata kullun lahu qanitun. Semua tunduk patuh pada Allah. Terbit belah timur, terbenam belah barat. Itulah sistem dia. Subuh tak pernah tak ada. Ada je subuh. Maghrib akan kunjung tiba. Itu sistem dia sejak daripada bumi ini diciptakan oleh Allah Ta'ala. Kecuali kiamat lah. Kiamat sistem itu pun masih lagi bertakluk kepada ayat ni. Bila kiamat, matahari terbit belah barat. Itu pun qanitun juga. Apa qanitun? Tunduk patuh perintah Allah. Wahai matahari, mu terbit belah barat. Patuh. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi itu panjang cerita tu adalah penafian. Malaikat bukan anak, Nabi Isa bukan anak Allah, Uzair bukan anak Allah. Jadi Allah kata subhanahu ballahu ma fis samawati wal ard kullun lahu qanitun. Sebab itulah dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah suka sangat, Allah seronoknya Allah apabila hamba-hambanya
menyebut perkataan subhanallah. Ataupun nak tambah lagi subhanallah bihamdihi. Ataupun nak tukar sikit subhanallahil azim. Sebutlah. Allah suka. Tapi sebut hati ni beriktikad maha suci Allah, tak ada lain pada Allah. Maha suci Allah, tak ada anak pada Allah. Maha suci Allah, tak layak bagi Allah sifat-sifat lemah. Maha suci Allah, tak layak bagi Allah ada anak. Maha suci Allah, tak layak pada Allah segala sifat makhluk yang disifatkan oleh orang-orang kafir tadi. Sebab tu perkataan yang Nabi kata dalam hadis, Allah seronok nak dengar, banyakkanlah tasbih. Tak kira lah tasbih banyak cara lah. Tasbih subhanallah, subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah. Macam-macam lah. Bertasbih, banyakkan bertasbih. Bahkan tasbih itu memberatkan timbangan pahala di akhirat nanti. Pahala jadi berat, jadi berat, jadi berat. Tak semestinya nak umrah. Orang nak pergi umrah nak pahala besar. Orang miskin sekarang umrah mahal 9,000 ke 7,000, 8,000, 9,000. Lebih kurang lah dah. Oh, kalau nak kena umrah dulu, nak kena haji dulu baru berat timbangan, oh, kesian lah orang tak mampu. Maka Allah, Nabi kata memberatkan timbangan tu dengan tasbih. Banyakkan subhanallah dengan i'tiqad. Orang kafir lantak demo lah. Demo nak kata Isa anak Allah, malaikat anak Allah, maka benda-benda tu dilaknat oleh Allah, maka Allah suka. Oh, kita lawan i'tiqad mereka tu dengan subhanallah. Sebab tu rokok pun sebut betul-betul subhana rabbiyal azim. Sujud pun sebut betul-betul subhana rabbiyal a'la, sambil merasakan dalam hati keagungan Allah. Tak ada apa pun cacat celah yang layak bagi Allah. Itulah makna subhanallah. Wallahu a'lam. Cukuplah tuan-tuan pagi ni. 2 ayat sahaja jadilah, walaupun sekadar 2 ayat. Moga-moga memberi manfaat dan memberi kefahaman kepada kita. Kita banyakkan baca Quran, banyakkan tadabbur, insya-Allah kita selamat dunia, selamat akhirat. Wallahu alam. Kita jumpa lagi pada bulan hadapan, hari Sabtu minggu yang kedua, insya-Allah. Aqul qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ansur al-islam wal muslimin fi kulli zaman wa fi kulli makan wa fi Falastin wa fi Syria wa fi Malaysia wa fi kulli zaman wa fi kulli makan wa fi masyariqil ardi wa magharibiha. Allahumma ansur juyushal muslimin wa asakir al-muwahhidin wa ahlikil kafarata wal kafirin wa ahlikil nifaq wal munafiqin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma dammirhum tadmira. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Tutup majlis tasbih kafarah surat al-Asr.